Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersua lagi dalam rancangan mingguan Dunia Asia. Sidang Kemuncak ASEAN ke-21 di Kemboja berakhir dengan majlis penyerahan chairmanship ASEAN kepada negara Brunei Darussalam yang akan menjadi tuan rumah Sidang Kemuncak ASEAN ke-22 tahun depan dan mesyuarat ASEAN yang berkaitan. Semasa mesyuarat di Kemboja, isu keselamatan dan perdagangan serantau menjadi tumpuan dan meluluskan Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN. Di Pakistan, pameran perdagangan di-8 usaha tingkatkan hubungan dua hala perdagangan kalangan negara sedang membangun. Jepun menjadi tarikan pelancongan dengan terbinanya ukiran bangunan-bangunan termasyhur di dunia. Ikuti laporannya bersama Haji Omar Haji Abdul Rahman. Sidang Kemuncak Pertubuhan Negara-Negara Anggota Asia ASEAN ke-21 di Phnom Penh antara lain memfokuskan terhadap peningkatan pembangunan komuniti ASEAN menjelang tahun 2015, melaksanakan piagam ASEAN, meningkat kesaling hubungan serta mengembangkan kerjasama dengan rakan-rakan ASEAN. Mesyuarat termasuk Sidang Kemuncak ke-15 antara China dan ASEAN serta Sidang Kemuncak ke-15 ASEAN, China, Jepun dan Korea Selatan dan Sidang Kemuncak Asia Timur ke-7. Para pemimpin dan para pegawai kanan yang menghadiri persidangan membincangkan bagaimana meningkatkan proses integrasi ASEAN dan mengukuhkan peranan pusat blok di rantau ini dan mengembangkan ekonomi dan reka bentuk sosial. 10 pemimpin ASEAN memulakan mesyuarat dengan tumpuan mengenai isu serantau meliputi dari keselamatan dan perdagangan hinggalah membawa kepada hak asasi manusia. Sidang Kemuncak serantau tahun ini dipengerusikan oleh Kemboja dengan hasrat mengukuhkan hubungan antara negara anggota ASEAN dan rakan serantau. Pada upacara pembukaan rasmi persidangan, Perdana Menteri Kemboja Hun Sen berkata, ASEAN berharap untuk mengembang majukan perkembangan yang dibuat sejauh ini. Katanya, merealisasikan komuniti ASEAN menjelang 2015 kekal menjadi keutamaan bagi ASEAN. Para pemimpin ASEAN juga meluluskan Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN yang akan dilaksanakan demi memperbaiki piawaian hak asasi manusia di rantau ini. Deklarasi tersebut menyeru supaya penyiksaan, penangkapan dan pencabulan hak-hak lain yang menjadi kebimbangan rantau berkenaan dihentikan segera. Semasa sidang kemuncak ini, para pemimpin ASEAN juga mengadakan pertemuan dengan para pemimpin dari China dan India yang mana semua pihak mahu mengukuhkan hubungan ekonomi di sebalik perbalahan wilayah antara negara di rantau ini. Perkara yang menjadi agenda utama termasuk memperluaskan kawasan perdagangan bebas Asia. Dengan tema ASEAN Satu Masyarakat Satu Tujuan, pelbagai isu dibincangkan termasuk mempromosi perkembangan integriti ASEAN dan mengukuhkan peranan utama pertubuhan berkenaan di rantau ini termasuk mengenai isu sosial dan ekonomi serantau. Dalam pada itu, Persidangan Asia Timur EAS mempertemukan para pemimpin ASEAN dan rakan serantau termasuk Amerika Syarikat dan China. Persidangan ini juga dihadiri oleh Presiden Amerika Barack Obama. Isu keselamatan serantau menjadi agenda utama selain perjanjian perdagangan. Dari sudut ekonomi, China akan terus menjadi jentera penting bagi ekonomi serantau dan global. Perdana Menteri China Wen Jiabao berkata, ekonomi China menjadi lebih stabil dan menjangkakan untuk mengekalkan pertumbuhan yang lebih pesat dan berkembang maju pada peringkat yang lebih tinggi. Katanya, masyarakat antarabangsa bimbang mengenai pergerakan untuk memulihkan ekonomi global yang perlahan dengan faktor ketidakstabilan dan yang tidak dijangkakan yang semakin meningkat. Sidang Kemuncak ASEAN berakhir dengan negara tuan rumah Kemboja menyerahkan chairmanship ASEAN kepada negara Brunei Darussalam bagi mesyuarat tahun depan. Tahun 2013, negara Brunei Darussalam akan menjadi pengurusi ASEAN sekaligus menjadi tuan rumah Sidang Kemuncak ASEAN ke-22. Ke bawah Dunia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzaddin Waddaulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'du Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima penyerahan chairmanship ASEAN dari Kemboja, pengurusi ASEAN tahun 2012.
Your Excellencies, this will be the fourth time that Brunei Darussalam has had the honor and responsibility of chairing ASEAN. I wish to thank our fellow members of ASEAN for the confidence they are placing in us as chairman for the coming year. Rest assured that Brunei Darussalam will do its utmost to justify that confidence. A country rich in history and culture. A land abundant with pristine tropical rainforests nestled in the heart of Borneo. And a place where its people will warmly welcome you into their homes. Welcome to Brunei Darussalam, the abode of peace. With its geographical proximity in the heart of vibrant Southeast Asia, Brunei Darussalam is well placed to be a regional hub with direct access to most ASEAN capitals. Perdana Menteri Pakistan menggesa negara-negara sedang membangun D8 meningkatkan perdagangan dan memberikan akses yang sama kepada pasaran masing-masing. Raja Pervez Ashraf berucap semasa upacara pembukaan pameran perdagangan D8 yang diadakan di Islamabad. Katanya konvensyen D8 mengambil langkah penting untuk mengukuhkan dagangan dua hala antara negara anggota. Negara yang mewakili D8 antaranya Bangladesh, Mesir, Indonesia, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan dan Turki. Pameran seumpama ini menjadi strategi untuk membantu menambah pasaran dagangan global 15% sebelum 2018. Matlamatnya untuk menonjolkan Pakistan sebagai destinasi perniagaan yang disusuli dengan persidangan D8. Beralih ke Korea Selatan. Lebih 2,000 orang berhimpun di Seoul untuk membuat 140 tan kimchi, iaitu kubis yang ditapaikan semasa acara amal bagi membantu golongan yang memerlukan. Kira-kira 2,250 orang wanita dari Yakult Korea dan sekitar 50 orang sukarelawan awam menyertai pembuatan kimchi ini yang antara lain ramuannya pes cili merah bersama bawang putih, halia dan sos ikan yang kemudiannya disalut pada sayur kubis yang dimasinkan. Menurut Yakult Korea, kimchi ini akan diberikan kepada 25,000 keluarga yang memerlukan. Di Jepun pula, tempat-tempat menarik di dunia seperti Big Ben, Menara Eiffel dan bandar terlarang China diwujudkan di negara matahari terbit itu. Taman mini kawasan menakjubkan di dunia ini terletak di Kinugawa, Bandar Tochigi. Ia dibuka pada tahun 1993 dan mempunyai 102 bangunan, tugu peringatan dari 21 buah negara, termasuk 45 kawasan warisan dunia dan 140,000 patung kecil buatan tangan. Taman ini menjadi lebih menarik pada waktu malam dengan bermandikan cahaya lampu dan cucul. Bandar Kinugawa terkenal dengan musim panasnya dan terletak 3 jam luar Tokyo dan hanya 30 minit perjalanan menggunakan kereta dari tapak warisan dunia Jepun, Nikko, menjadikan ia lebih terkenal destinasi pelancongan. Taman ini sering dikunjungi kanak-kanak, keluarga dan para pelajar untuk memperluaskan lagi pengetahuan mereka tentang dunia selain meningkatkan kefahaman mengenai sejarah. Di Taiwan, seorang pelukis menghasilkan karya seninya dengan mengukir seekor gajah dan ular sempena kedatangan Tahun Ular yang terdapat dalam kalender Cina 2013. Yang uniknya, ukiran yang dihasilkan sangat kecil sehinggakan untuk melakarnya menggunakan mikroskop. Arca kecil ini diperbuat daripada kismis dan sentuhannya terakhir dengan foil keemasan. Ia dibuat pada hujung mata pensel dan ukuran ular tersebut hanya 0.55 cm panjang dan gajah 0.1 cm dan sukar untuk dilihat secara mata kasar. Chin berkata, hasil kerja adalah inspirasi dari sebuah buku terkenal Little Prince. Ia mengambil masa 6 bulan untuk disiapkan.
Katanya perkara yang paling sukar dibuat ialah melekatkan cebisan foil kecil ke badan ular. Masih lagi di Taiwan, beribu-ribu penduduk berkumpul semata-mata menyertai senaman yoga di hadapan Istana Presiden. Pihak penganjur beranggarkan 7,400 orang ikut serta acara tersebut yang juga menarik minat penggemar yoga di seluruh negara itu. Sesi yang mengambil masa sejam itu bermula kira-kira 8 pagi waktu setempat. Para peserta ini melakukan pelbagai aksi yoga. Para pesertanya pula terdiri daripada anak-anak muda hinggalah warga emas berusia 80 tahun. Yoga dikatakan sukan atau latihan jasmani yang mampu meningkatkan kesihatan dan tenaga selain membantu menghilangkan tekanan. Setelah hampir 6 tahun bertungkus lumus menghasilkannya, akhirnya lukisan sinario tepi sungai semasa pesta Qingming menggunakan teknik jahit suji silang siap dihasilkan. Ukurannya 0,8 meter lebar dan 24,4 meter panjang dengan berat lebih 15 kg. Ia dihasilkan oleh seorang wanita Gao Shu Li dan kini berusia 53 tahun dan tinggal di daerah Bayuquan, Bandar Yengkou, Timur Laut China. Ciri-ciri yang terdapat pada hasil kraf tangan ini ialah 1,695 orang manusia, lebih dari 60 ekor ternakan, lebih 30 buah rumah dan pavilion serta menggunakan 66 jenis warna. Dianggarkan lebih 10 juta jahitan suji silang dengan menggunakan lebih 20 jarum semasa proses membuatnya. Lebih 1 tan gading dirampas oleh pihak kastam Hong Kong yang dipercayai dari Afrika dan bernilai 1,4 juta dolar Amerika. Pihak berkuasa berkata 569 cebisan daging seberat 1,330 kg disembunyikan dalam kontena benih bunga matahari berasal dari Tanzania. Kapal yang membawa kontena tersebut dikatakan dalam perjalanan ke Dubai di Timur Tengah dan kontena yang berisi gading terbabit dipindahkan ke kapal dari Dubai ke Hong Kong. Di bawah perintah import dan ekspor, pihak yang didapati bersalah menyeludup kargo dikenakan denda maksimum 2 juta dolar Amerika dan penjara 7 tahun. Sebagai tambahan di bawah perintah perlindungan spesies terancam haiwan dan tumbuh-tumbuhan, jika sabit kesalahan memperdagangkan spesies terancam bagi tujuan komersial, denda maksimum 5 juta dolar Amerika dan 2 tahun penjara. Masalah alam sekitar kawasan Angkor di Kemboja akan dapat diselesaikan dengan termeterainya perjanjian MOU dengan beberapa buah syarikat Jepun. Di Malaysia, para peserta yang menyertai misi pelayaran bersejarah Palembang Melaka dialu-alukan dengan penuh meriah. Ikuti laporannya dalam segmen Channel ASEAN bersama Haji Omar Haji Abdul Rahman. Pihak berkuasa Apsara menandatangani memorandum persefahaman dengan 3 syarikat Jepun menjalankan kajian untuk menyelesaikan pelbagai masalah alam sekitar di kawasan Angkor. MOU itu bertujuan menyelesaikan pelbagai masalah alam sekitar di kawasan terbabit melalui pengenalan teknologi seni dan membangun model warisan mesra alam termasuk kemungkinan pelepasan zon bebas. Pengarah Lembaga Apsara, Tuan Bun Narit berkata, MOU tersebut akan membantu warisan purba Kemboja mengurangkan kesan alam sekitar di kawasan Angkor. Katanya, pihak berkuasa Apsara bekerjasama dengan 3 syarikat Jepun untuk menjalankan kajian ke atas projek yang dipanggil Komuniti Pintar untuk melindungi warisan purba. Projek bermula dengan termeterainya MOU dan rancangan akan selesai pada Februari tahun depan di bawah sokongan keuangan dari Kementerian Keuangan Jepun. Setelah 12 hari berlayar dari negeri Melaka, Malaysia ke Palembang, Indonesia, kapal layar diraja KLD Tunas Samudra yang membawa 26 peserta bagi misi pelayaran bersejarah Palembang Melaka disambut meriah apabila selamat tiba di perairan Melaka 7 Oktober lalu. Ekspedisi pelayaran yang bermula 25 September sempena sambutan Melaka 750 tahun itu adalah bagi mengimbau kembali sejarah Kesultanan Melayu Melaka yang diasaskan oleh putera Parameswara yang berasal dari Palembang.
semasa upacara menyambut kepulangan tunas samudra milik Yang di-Pertua Negeri Tun Muhammad Khalil Yaakob mengalu-alukan semua peserta dengan sebuah bot berhias di perairan Selat Melaka sebelum mudik ke muara Sungai Melaka sambil diiringi 100 buah perahu nelayan. Pada majlis itu, stem dan sampul surat sempena 750 tahun pengasasan Empayar Kerajaan Melayu Melaka juga dilancarkan. Batik kontemporari serta batik moden sememangnya biasa didengar. Namun, batik yang menggunakan bahan pewarna asli atau lebih dikenali sebagai batik warna alam atau warna tanah jarang didengar. Malah pengusaha yang ada di Malaysia boleh dibilang dengan jari. Di negeri Kelantan, hanya terdapat seorang sahaja pengusaha yang aktif menggunakan batik warna alam. Satu-satunya pengusaha batik alam yang masih aktif ialah Abdul Aziz Awang berusia 51 tahun. Warna-warni batik yang berasaskan dedaun dan kulit kayu pelbagai jenis, tanah, batu serta cendawan serta mutiara asli begitu memukau. Bukan mudah untuk menghasilkan pewarna berasaskan bahan asli ini kerana ia melibatkan kerja-kerja merebus bahan sehingga 70 jam. Tidak hairanlah harga batik ini mencecah ribuan ringgit dan begitu digemari kalangan pelancong luar. Bukan sahaja keasliannya, malah sumber pewarna daripada bahan asli ini dipercayai mempunyai khasiat khusus kepada kesihatan tubuh. Juga di Malaysia, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani bakal meneliti semula kaedah terbaik membantu industri penternakan khususnya itik di negara tersebut. Ia bagi memberi peluang kepada penternak itik meluaskan pasaran dan tidak hanya bergantung kepada Singapura sebagai pasaran utama. Menurut Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani, Datuk Chua Ti Yong, sebelum tahun 2004, Malaysia mengeksport itik ke Jepun, namun dihentikan berikutan wabak selesema burung. Kementerian tersebut berhasrat memasarkan semula produk itik ke Jepun serta beberapa negara lain termasuk di Asia Barat. Kira-kira 128 ladang ternakan itik di Perak. Dianggarkan setiap tahun Malaysia menghasilkan 30 juta ekor itik. 6 juta daripadanya dieksport ke Singapura. Kebergantungan pasaran itik ke Singapura telah menyebabkan persaingan permintaan dan harga itik menurun. Akibatnya beberapa ladang ternakan terpaksa ditutup kerana kerugian. Bakar-bakar itik telur yang sesuai adalah kecukan kaki cempul dari Thailand, Taiwan dan Australia. Sebuah kelab yang dipanggil Kumpulan Pemilik Harley Davidson HOG diasaskan pada tahun 2010 dan tempat perhimpunan semua pencipta motosikal Davidson di Hanoi. Milik salah sebuah daripada motosikal dengan logo helang dan enjin berkuasa tinggi sebagai simbol kebebasan telah menjadi satu impian ramai peminat motosikal. Nguyen Tin Dung telah menjadi ahli aktif HOG di Hanoi sejak 2010 dan di banner HCM pada tahun 2009. Semua motosikal ini diimport dari Amerika Syarikat. Oleh itu, pemilik mesti mempunyai pendapatan yang tinggi untuk memiliki salah sebuah daripadanya. Motosikal ini tidak hanya menunjukkan semangat rakyat Vietnam tetapi juga menggambarkan kemakmuran yang semakin meningkat kalangan rakyat negara itu. Dengan bahan-bahan itu tadi, edisi Dunia Asia minggu ini sampai ke penghujungnya. Bersua lagi minggu depan dengan bahan-bahan yang lebih menarik. Segitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan selamat malam.